Baiklah saudara, kita akan ikuti laporan dari Sarawak. Kita bersama dengan Damia Kasanan Manja di studio RTM Kuching. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Peranan dan sumbangan pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Komuniti Satu Malaysia K1M penting dalam membantu kerajaan negeri mencapai status negeri maju menjelang 2030. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang memberitahu ke arah itu, pertubuhan tersebut perlu memainkan peranan aktif membantu kerajaan menyebar luas perkembangan dan pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Jelas beliau, Komuniti Satu Malaysia umpamanya berupaya membantu kerajaan dan wakil rakyat setempat dalam mewawarkan pelbagai projek pembangunan kepada rakyat di kawasan masing-masing. Tan Sri Alfred Jabu Numpang berucap mewakili Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satim pada Majlis Perasmian Konvensyen Komuniti Satu Malaysia Peringkat Kebangsaan 2015 di Dewan Suara Bintulu. Terdahulu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari dalam ucapannya berkata, sebagai penggerak transformasi rakyat, ahli-ahli Komuniti Satu Malaysia disaran mengenal pasti isu-isu setempat dan memberi maklum balas dengan kadar segera kepada kerajaan agar tindakan dapat diambil terhadap setiap isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah membelanjakan sejumlah 2.5 bilion ringgit bagi pelbagai program termasuk membina 90 pusat internet Satu Malaysia, 660 Wi-Fi komuniti dan 1,237 km sambungan jalur lebar di bawah inisiatif Broadband for General Public BBGP. Golongan remaja khususnya wanita kini perlu berhati-hati dalam mengawal pergaulan dan tingkah laku agar tidak terjebak dengan kegiatan negatif termasuk menjadi mangsa keldai dadah. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga, Rozi Yunus berkata, trend terkini dengan licik sekali menggunakan wanita sebagai orang perantaraan bagi menjalankan kegiatan haram tersebut. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Bengkel Kesejahteraan dan Keselamatan Remaja Bestari 2015 Anjuran Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak BBP MAS di Kampung Tanjung Bungai, Bekenu. Katanya program yang dianjurkan bertujuan memberi kesedaran kepada remaja tentang isu-isu sosial seperti hamil luar nikah, pembuangan bayi dan keldai dadah yang seringkali dikaitkan dengan remaja. Rozi berharap bengkel itu akan memperkukuh jati diri remaja dan institusi kekeluargaan. Bengkel 3 hari berakhir Ahad ini disertai oleh 50 orang pelajar tingkatan 3 dan 4 dari beberapa buah sekolah di Miri. Sebuah pusat tingkatan 6 perlu diwujudkan di bahagian Limbang. Adun Bukit Kota Limbang, Dr. Abdul Rahman Ismail berkata pusat itu kelak khusus untuk menempatkan pelajar tingkatan 6 yang jumlahnya kini ramai bagi memastikan suasana pembelajaran mereka lebih kondusif. Katanya pembelajaran di tingkatan 6 memerlukan tumpuan lebih untuk mengejar kecemerlangan akademik sebelum melangkah ke pusat pengajian lebih tinggi. Dr. Rahman memberitahu demikian pada Majlis Convocation Pra-University edisi kedua Sekolah Menengah Kebangsaan Kubung Limbang di salah sebuah hotel ternama di Bandar Limbang. Pada majlis itu seramai 145 orang pelajar tingkatan 6 menerima sijil masing-masing. Selain itu, 12 pelajar STPM 2014 dan 23 orang pelajar tingkatan 6 rendah yang berjaya mendapat kecemerlangan akademik juga menerima sijil masing-masing. Ketika ini hanya 3 buah sekolah di bahagian itu yang menempatkan pelajar tingkatan 6, iaitu SMK Kubung Limbang, SMK Agama Limbang dan SMK Merapuk Lawas. 3 warga negara Indonesia dijatuhkan hukuman penjara 7 hari dan denda RM10,000 atau sebulan penjara oleh Mahkamah Session di Sri Aman semalam selepas mengaku bersalah memberi suapan kepada anggota polis pada 22 Oktober lepas. Ketiga-tiganya mengaku bersalah pada pertuduhan di bawah Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang dibacakan ke atas mereka di hadapan Hakim Nixon Kennedy Kumbong.
Rusli, Sapriadi dan Lalu Alwi yang berumur antara 28 hingga 35 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di kilometer 44 Jalan Sri Aman Serike dengan memberi suapan RM320 kepada anggota polis sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan ke atas mereka kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Dua lagi warga negara Indonesia turut dijatuhi hukuman penjara 14 hari dan denda RM500 sementara seorang dijatuhi hukuman penjara 21 hari dan denda RM1,000 selepas mengaku bersalah memberi suapan kepada anggota polis pada 21 Oktober lepas. Pihak pendakwaan SPRM diwakili Penguasa Kanan SPRM Sarawak Catherine Nais dan Penguasa SPRM Sarawak Ikuan Muhammad Ibrahim manakala ke-6 tertuduh tidak diwakili peguam. Badan Bukan Kerajaan NGO digesa memainkan peranan yang lebih aktif dalam penganjuran aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR bagi manfaat masyarakat di negeri ini. Sehubungan itu, Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sarawak Sabati dengan kerjasama Parkway Cancer Center Singapura telah menganjurkan ceramah kesihatan yang dihadiri lebih 100 orang termasuk ahli-ahli Sabati dan Badan Amal Kebajikan Wanita di Kuching. Isteri Ketua Menteri Datin Petinggi Datuk Hajah Jamilah Anu yang juga Presiden Sabati ketika merasmikan majlis tersebut memberitahu program bertujuan mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan pemakanan yang betul ke arah usaha penjagaan kanser sekaligus mengurangkan risiko mempercepatkan pertumbuhan sel kanser serta penjagaan pesakit kanser semasa dan selepas rawatan. Bila berucap pada majlis perasmian ceramah pemakanan untuk hidup sihat dalam pencegahan kanser dan pemakanan sihat dalam penjagaan kanser di Pusat Penerangan Islam Kuching. Ceramah disampaikan oleh pakar pemakanan dari Singapura, Fahma Sunarja. Regata Simunjan kembali lagi setelah 20 tahun sukan air itu tidak diadakan di daerah tersebut. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, kali terakhir Regata Simunjan diadakan ialah pada tahun 1995. Katanya, Regata Simunjan merupakan salah satu aktiviti Pesta Simunjan yang akan diadakan pada 6 hingga 8 hari bulan depan di tebingan Sungai Batang Sadong. Sebanyak 184 penyertaan dari seluruh negeri telah diterima bagi 13 kategori yang dipertandingkan. Antaranya perahu bida 15 pekayuh, bida 10 pekayuh, perahu balok dan powerboat enjin sangkut. Datuk Haji Muhammad Naruddin berkata demikian dalam sidang media Pesta Simunjan di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Datuk Haji Muhammad Naruddin berkata di samping itu beberapa acara lain turut diadakan pada pesta 3 hari itu termasuk pesta makan buah-buahan tempatan, Ratu Sadong dan pameran usahawan Bumi Putra Sarawak. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg dijangka merasmikan pesta tersebut. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara agenda hari ini pada 7.45 pagi, Menteri Haji Fatimah Abdullah menghadiri Waterfront Kuching. Manakala pada pukul 10 pagi, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar menyempurnakan majlis pelancaran sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia peringkat negeri di Medan Niaga Satok Kuching. Akhir sekali pada 10.30 pagi, Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satim menghadiri majlis pelancaran projek pembinaan Jalan Pakan Ulu Julau, Ulu Kota Sarike di Rumah Panjang George Anak Cungat Nanga Nansang Pakan Sarike. Baik saudara, demikian antara acara yang sempat kita laporkan dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik. Silakan.